Hari ini genap 3 bulan perang Israel-Palestin, keadaan di bumi Gaza semakin parah dengan lebih 22,000 kematian dicatatkan. 70% daripadanya adalah kanak-kanak, wanita dan warga emas. Kira-kira 300,000 atau 70% kediaman musnah akibat berdilan 29,000 bom. Malah pakar berpendapat perang kali ini menjadikan antara yang terburuk dalam catatan sejarah dunia masa kini. Mungkinkah akan bertemu noktah atau bumi Gaza akan terus disimbah darah tanpa sudah? Dan natijah yang tidak dapat disangkal, ekonomi rejim Zionis sebenarnya menjunam teruk di boikot seantero dunia di sebalik kesombongan yang ditunjukkan. Laporan khas Meja Berita Antarabangsa bersama Malik. 2.3 juta penduduk Gaza terpaksa bersesak-sesak di selatan Gaza dan kini berdepan pula risiko lebih banyak kematian akibat penyakit jika sistem kesihatan dan sanitasi tidak dipulihkan di Gaza. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, setakat 29 Disember lalu, lebih 173,000 kes pernafasan akut dikesan dalam kalangan penduduk. 136,000 kes cirit-birit juga direkodkan dengan lebih 70,000 daripadanya adalah kanak-kanak di bawah usia 5 tahun. Antara masalah kesihatan lain termasuk penyakit kulit yang melibatkan lebih 38,000 orang, lebih 5,300 kes demam campak dan lebih 4,600 lagi kes penyakit kuning. Dan hanya 13 hospital masih beroperasi di Gaza ketika ini dengan kekurangan bekalan ubat dan masalah bekalan elektrik. Hujan dan banjir ketika ketibaan musim sejuk dijangka membuatkan situasi semakin buruk. The situation is very horrible and it's a new catastrophe. The majority in Rafah, a little bit in Gaza and north of Gaza, and almost 500,000 in Deir al-Balah Governorate. All of them need the basic needs. Yes, a lot of assistance and aids came from outside the Gaza Strip, but it's not enough. Ketika krisis sedia ada pun masih belum mereda, kebiadaban rejim Zionis semakin menjadi-jadi apabila dua pemimpin kanan rejim Israel menyokong pemindahan penempatan haram Yahudi di semenanjung Gaza. Bukan itu sahaja, malah mereka turut menggalakkan perpindahan penduduk Palestin secara sukarela ke negara yang sanggup menerima mereka sebagai pelarian. Peperangan sejak 7 Oktober lalu juga mengakibatkan 106 wartawan terbunuh dalam usaha tentera rejim Zionis menutup naratif dan kebenaran apa yang berlaku di bumi Gaza. Manakala 50 pejabat media musnah atau dirosakkan dalam serangan tentera rejim. Menurut Pertubuhan Wartawan Antarabangsa, terdapat kira-kira 1,000 wartawan berada di Gaza ketika krisis perang Israel-Palestin bermula dan jumlah pengamal media kini merangkumi 10% adalah yang tertinggi pernah dilihat dalam liputan satu-satu krisis. Rejim Zionis juga bercadang menggantikan pekerja Palestin di tebing barat dalam pelbagai sektor dengan ratusan ribu pekerja dari India. Malah terdapat lebih 200 warga India berketurunan Yahudi dilaporkan berpindah ke Israel bagi bersekongkol dengan rejim Zionis untuk menyertai perang membunuh penduduk Palestin. Persoalan timbul setelah 3 bulan krisis berlarutan, mampukah ia reda? Gaza mempunyai peluang untuk bangkit semula dan maknanya melalui kehidupan seperti hari-hari biasa sebagaimana sebelum ini. Walau bagaimanapun, ia sangat-sangat bergantung kepada situasi yang akan berlaku dalam masa yang terdekat ini. Kerana kita lihat ada unsur-unsur untuk menjadikan konflik tersebut berkembang ataupun escalate di negara-negara lain di Asia Barat. Jadi jika keadaan itu berterusan, ia boleh membawa kepada satu malapetaka yang lebih besar kepada rantau Asia Barat. Di pihak Israel pula, kedegilan pemimpin rejim Zionis Benjamin Netanyahu melancarkan perang berpanjangan membawa padah dengan kejatuhan ekonomi terburuk dalam tempoh beberapa dekad. Menurut laman web Washington Post, kos perang Israel melonjak kepada $18 bilion atau $220 juta sehari. Jika perang ini berlarutan sehingga 5 ataupun 10 bulan, Israel mungkin terpaksa menanggung kos sehingga $50 bilion. Dan jumlah itu bersamaan dengan 10% keluaran dalam negara kasar KDNK Israel. Peperangan ini mengakibatkan sektor utama penggerak ekonomi Israel iaitu pelancongan
teknologi, peruncitan, peladangan terjejas teruk. Penurunan hasil cukai menambah derita Israel selain pembatalan perkhidmatan penerbangan dan kekurangan kemasukan pelancong bagi menjana sektor itu. Malah, hutang bagi membiayai peperangan, kos pampasan kepada penduduk juga melonjak kepada $8 bilion. Peperangan, ketidakstabilan ekonomi, krisis politik dalaman Israel. Semua ini membawa impak kepada kejatuhan batu wang shekel kepada paras terendah dalam tempoh 11 tahun. Dan implikasi ekonomi adalah yang paling membimbangkan dunia. Perkembangan terbaru, termasuk pembunuhan pemimpin kanan Hamas, mencetuskan kebimbangan lebih besar kemungkinan perang di rantau Asia Barat yang sekaligus bakal menjejaskan ekonomi dunia secara amnya.